InsyaAllah malam ini kita akan bawa antum ataupun hidupkan antum dengan satu peringatan yang mana ana harapkan dan kita sama-sama harapkan kiranya bermanfaat untuk kita sebelum kita berjumpa dengan Ramadan sebagaimana yang kita sedang doakan. Ada? Baik. Ana bawa antum pergi kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada di barisan dekat situ malam perbincangan Imam Al-Qurtubi. Ada bawa kitab di malam. Ada 5 perbincangan khusus berkaitan dengan satu ayat di sini barisan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hai orang-orang yang beriman. Siapakah mereka yang beriman itu? Tuan barakallahu fikum. Ada antumnya. Ada al-khitab. Seruan Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita yang beriman. Sama ada yang beriman itu muslim ataupun mukmin, yang pastinya kita termasuk dalam golongan itu. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba ini dalam bahasa Arab daripada kataba. Daripada kataba. Kataba itu maksudnya telah menulis diri. Ataupun kitabun, ataupun kitaban. Jadi kutiba di sini bermaksud telah difardukan kepada alaikum, ke atas kamu wahai orang yang beriman itulah. Alaikum untuk kembali kepada mereka yang beriman. Ana dan antum, ana dan anda sekalian. Begitu. Ana dan anda sekalian orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, sebagaimana kama, sebagaimana kutiba, sebagaimana yang telah difardukan alal ladzina min qablikum, sebelum kita telah difardukan syiyam ini, bukan pada kita je. Ini bermaksud azim, besar. Amalan syiyam ini, puasa ini bukan amalan-amalan biasa. Dia adalah amalan yang amat hebat. Sehingga kan umat sebelum ini pun difardukan ke atas mereka itu berpuasa. Ke atas mana? Ke atas kaum Nuh alaihissalam, kepada kaum Nabi Musa alaihissalam, dan kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir sekali yaitu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan? Kenapa difardukan syiyam ini kepada umat Muhammad dan umat sebelum-sebelum itu? Jawabannya Allah Taala tutup ayat tersebut dengan kata la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Supaya kita bertakwa. Itulah dia punya jawaban. Tanya. Kalau nak kembali kepada tarikh ataupun sejarah asal, dikatakan orang yang pertama sekali berpuasa ialah Nuh alaihissalam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah beliau ataupun setelah baginda Nabi Nuh alaihissalam ini turun daripada kapal itu, ataupun dengan kata lain setelah Nabi Nuh alaihissalam berjaya mengharungi imtihan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mensyukuri nikmat tersebut, maka Nabi Nuh alaihissalam berpuasa. Ya subhanallah. Jadi berpuasa juga adalah salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling hampir dengan itu nikmat apa? Nikmat kesihatan. Boleh bernafas dengan baik. Boleh hidup dengan baik, sihat, sejahtera.
Maka kita sepatutnya untuk mensyukur nikmat tersebut minimum seorang muslim itu setiap bulan dia kena berpuasa berapa hari? Minimum sunat 3 hari dalam sebulan minimum, yaitu yaum hari putih, bukan hari orang putih, hari putih. Antum tahu tak hari putih? Bukan hari putih, bukan hari putih, tapi hari putih. Yaum putih, yaitu berapa hari? 13, 14, 15. Yang mana pada hari tersebut bulan terang. Itu sebabkan namanya hari putih. Itu paling minimum untuk kita bersyukur nikmat yang ada pada diri kita. Dan kalau lebih baik pada itu, yaitu berpuasa Yaumul Khamis, Yaumul Isnin dan Yaumul Khamis, pada hari Isnin dan hari Khamis setiap minggu. Subhanallah. Ataupun sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi bapa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, yaitu berpuasa satu hari berpuasa selang-seli. Hari ini puasa, esok berbuka, lusa berpuasa, kemudian berbuka pula. Selang satu hari. Ada kita buat? Tak ada. Kebanyakannya tak ada. Tapi anda yakin dan percaya orang kampung daripada kampung Haikam baru ini ramai yang berpuasa orang, terutama pada hari Isnin dan Yaumul Khamis. Kalau tidak, itu yang berlaku pada diri kita lah. Bencana kepada umat Islam dan kepada masyarakat yang lain. Umat Islam sepatutnya dia, kalau dia ikut apa yang telah disunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berjayalah. Berjaya. Kalau tidak, maka itu yang kita dengar, kencing manisnya, darah tingginya, hantam sana hantam situ dah. Terutama bila bulan Ramadan akan datang. Bulan Ramadan kita berbuka dengan apa? Makan nasi. Imam kata 15 minit. Lafaz tu, alif tu, Allah belum tu dah. Bismillah. Buka bungkus nasi. Hantam nasi dulu. Gedebak, gedebuk. Sembahyang Allahu Akbar. Orang sebelah pening kepala. Salat pening kepala. Lepas maghrib pergi ke belakang hantam lagi. Sebab kenapa penat berpuasa itu penat. Betul tak? Betul tak? Berpuasa itu penat tuan-tuan. Itu sebab kena hantam betul. Sepatutnya berpuasalah. Dia mengajar kita untuk kita mendidik diri kita itu supaya kita mensyukuri nikmat yang kita yang ada. Tuan-tuan, barakallahu fikum. Ruh berjasad yang pada diri kita ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Pinjaman semata-mata. Pinjaman, apabila disebut pinjaman, kena bayar balik lah, atau kena pulang balik. Bukan punya. Siapa punya? Allah Azza wa Jalla yang punya. Diamanahkan kepada kita, diberi title fulan dan fulan dan fulan, maka perlu dijaga. Jangan selepas tarawih moreh lagi. Lepas moreh, moroh pula. Lepas moroh, sahur lagi. Hebat. Puasa kita di Malaysia sangat-sangat hebat. Penuh dengan aktiviti makan. Bukan di Malaysia sahaja tuan-tuan. Bahkan kalau kita berpuasa di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, kita tengok ya salam makan. Enak. Kalau antum tak percaya pasti apa yang anda beritahu ni, satu hari ataupun 30 Mei ataupun 31 Mei kena timbang berat badan kita. Lepas tu 28 Ramadan ataupun 29 Ramadan ataupun kalau 30 Ramadan ada timbang balik badan kita sebelum 1 Syawal. Agaknya turun ataupun naik. Agaknya turun ataupun naik. Ada garanti.
Limada? Kerana apa? Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Itu samarah daripada ataupun natijah ataupun hasil daripada berpuasa kita. Itu yang sepatutnya. Subhanallah. Jadi kita nak berpuasa, tuan-tuan, kita nak ikut siapa berpuasa? Kita ikut kita ke, ataupun kita nak ikut siapa yang bawa agama kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita nak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maka kita kena belajar. Kita kena belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersahur macam kita bersahur, ataupun berbuka sebagaimana kita berpuasa berbuka? Ataupun dengan kata lain, adakah murih itu termasuk juga dalam zaman Nabi SAW? Kalau tak masuk pun tak ada masalah lah, kita sendiri boleh buat. Benar harus. Tetapi apa yang kita nak soalkan ialah, adakah berpuasa itu supaya kita kembali kepada diri kita untuk mensyukuri nikmat badan kita ini? Ataupun dengan berpuasa itu kita nak menjanamkan roh buah jasad yang telah diamanahkan kepada kita? Satu persoalan yang perlu ana dan antum kena jawab persoalan tersebut. Ataupun dengan sedikit berpuasa itu sebulan itu, maka kita yang sepatutnya ataupun yang tadinya leka dengan dunia, apabila berpuasa itu kita kembali kepada agama kita balik, dan kita boleh merasakan ataupun berpuasa itu boleh mendidik diri kita ini untuk kita mengingati rakan ataupun ikhwah ataupun muslimin yang lain yang berada di sekitar kita. Contohnya yang daripada mana? Daripada Kamboja, daripada mana? Burma, daripada mana? Yang sedikit jauh daripada kita. Negara yang sedang bergolak sekarang ini, yaitu Syria. Adakah berpuasa tersebut boleh menarik minda kita itu? Isra sejauh ke Syria itu, agar kita itu terdidik. Itu persoalan yang perlu anda dan antum kena jawab. Sebab kenapa? Setiap apa yang kita lakukan akan dipertanyakan, tuan-tuan. Akan dipertanyakan. Ya subhanallah. Apabila kita pergi pada satu step itu, kita akan merasa kita adalah orang yang paling hina. Sebab kenapa? Sebab kenapa, tuan-tuan? Kita dalam keadaan berpuasa itu, yang hanya memakan masa beberapa jam, tetapi ada segelintir masyarakat di sana. Mungkin berpuasa pasti, tetapi mungkin ada tak mereka makanan untuk bersahur, atau ada tak mereka makanan untuk berbuka? Subhanallah, kemungkinan tidak ada. Kemungkinan tidak ada. Adakah kita apabila kita melihat anak kita yang makan dengan mewahnya, kita terfikir dengan rakan-rakan kita yang di Syria sana, anak-anak mereka mungkin kebuluran? Kalaulah puasa kita itu boleh mendidik kita, Isra minda kita sejauh itu, ya subhanallah, itu adalah petanda baik. Itu adalah petanda baik. Sebab kenapa? La'allakum tattaqun. Semoga kita bertakwa. Semoga kita bertakwa. Ya subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, barakallahu fikum, ada sebut sedikit tadi, yang mana kalau kita nak berpuasa, kita nak ikut siapa berpuasa? Tentulah kita kata kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Adakah dia makan macam kita makan? Bagaimana terbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat itu boleh menyebabkan masyarakat yang pada masa itu tak faham Islam, tak faham Islam. Kebanyakan mereka adalah masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan macam kita, bukan macam kebanyakan orang Melayu kita.
Kita lahir dari Islam. Daripada kecil kita dididik. Sampailah kepada umur kita yang satu tahap umur yang kalau dilihat daripada sudut umurnya, kita pasti dah cukup matang. Sepatutnya. Sepatutnya. Tetapi ya subhanallah, bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat Nabi SAW dalam masa yang cukup singkat, tetapi lonjakan iman mereka, subhanallah, hebat. Daya berfikir mereka cukup matang, sehingga cukup mereka sanggup berjuang dengan Nabi SAW. Turun lembah, naik lembah, turun wadi, naik wadi, sehingga terbentuknya kerajaan awal Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Tidak lari daripada bulan Ramadan kita, tuan-tuan. Tidak lari daripada bulan Ramadan kita. Ya subhanallah. Jadi kita harap Ramadan kita ini sesuai dengan nama dia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan itu yang mana Al-Quran itu diturunkan. Kenapa bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan Ramadan itu? Ataupun apakah maksud Ramadan itu? Para alim ulama kita menyatakan Ramadan itu bermaksud Ramadan ataupun bermaksud syiddatul har. Yang mana Ramadan itu bermaksud panas. Setengah ulama mentafsirkan Ramadan itu bermaksud, kenapa dinamakan Ramadan? Sebab pada bulan itu ataupun pada Ramadan itu yang mana dosa kita dibakar. Maksudnya dia dihapuskan. Itu yang sepatutnya lah. Itu yang sepatutnya. Itu sebab bila kita masuk ke dalam Ramadan ataupun sebelum kita masuk pada bulan Ramadan itu, kita berharap tazkiyatun nafs pada diri kita itu atau peringatan ke dalam diri kita itu perlu disediakan dulu. Kalau tidak, maka bila kita masuk pada bulan Ramadan, tidak ada beza Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Ramadan itu lebih dahsyat daripada bulan sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Wa iyadzubillah alam. Wa iyadzubillah. Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, ana nak buat antum pergi kepada beberapa kisah yang berlaku pada bulan Ramadan. Semoga menjadi satu iktibar kepada kita bersama. Semoga menjadi satu peringatan kepada kita bersama sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatanlah kamu, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang mukmin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Cuma sayangnya tuan-tuan barakallahu fikum, peringatan tersebut yang berulang kali itu cuma akan memberi manfaat kepada mereka yang bergelar mukmin. Bergelar mukmin. Orang muslim, kita mukminkah kita muslim? Kita adalah orang muslim. Maka peringatan tersebut tuan-tuan barakallahu fikum memberi manfaat kepada mereka yang bergelar satu lagi naik, yaitu mukmin. Maka sekiranya peringatan yang berulang kali hari ini, esok, lusa memberi manfaat kepada kita, masuk ke dalam jiwa kita, dan kita boleh mengambil manfaat daripada nasihat tersebut, maka bersaksilah insya-Allah. Absyiru, kabaran gembira kepada diri kita itu, insya-Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin insya-Allah. Tapi jangan pula kita, wah, masya-Allah kamu rasanya masuk betul ni, memang aku orang mukmin lah. Jangan. Salah satu dari peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan yaitu di mana Al-Quran itu diturunkan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bermulanya
telah dicemari. Maka bermulanya wahyu itu, ini bermaksud bermulanya lah pembersihan iman yang siap ada, tetapi telah dikotori, telah dicemari, telah disyiriki oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Salah satu daripada hasil pengkhianatan tersebut yaitu pada bulan Ramadan, berlaku kepada bulan Ramadan. Ramadan yang kita berpuasa berapa hari? Minimum 24 hari, maksimum 30. Ada 31? Tak ada. Minimum 28, maksimum 30 hari. Sebagaimana yang kutiba alaikum kama kutiba, sebagaimana yang difardukan kepada umat-umat sebelum ini. Sama jumlahnya, sama. Tetapi pengkhianatan yang berlaku kepada agama sebelum itu, yaitu agama Nasara, agama Kristen itu, mereka sepatutnya berpuasa 30 hari sebagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam. Tetapi telah dikhianati. Asalnya 30. Maka berlakulah satu kisah yang mana cerik pandai ataupun alim ulama, salah seorang daripada zaman itu sakit. Maka dia bernazar, maka dia bersumpah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit aku ini, maka aku akan tambah 10 hari. Yang 30 tadi itu ditambah kepada 10 hari, jadi 40 hari. Sampai satu zaman ada seorang pembeli di sana makan daging. Dia kata apa? Sekiranya mulut aku yang sakit ini setelah akibat daripada makan daging ini sembuh, aku akan tambah 7 hari. Jadi berapa? Jadi 47 hari. Jadi 47 hari. Sampailah pada satu zaman yang mana raja ini merasakan berpuasa itu agak susah pada bulan panas, musim panas. Maka dia kata, kita ubah suai, kita berpuasa pada bulan Rabi'. Bulan Rabi' dalam bahasa Arab selepas musim sejuk nak pergi ke musim panas. Musim Rabi' ni musim bunga lah lebih kurang, musim luruh. Kalau dekat Madinah Munawwarah tu, kalau musim Rabi' ni kita kata musim bunga itu berbunga. Maksudnya tadi dia tak panas, dia tak sejuk, kita panggil Rabi'. Kalau ekologi kita okey tak? Okey lah, betul lah. Allah Ta'ala dah bagi kita 30 hari. Maka untuk mensyukuri nikmat tersebut, maka kita tambah, bukan dikurang. Ditambah 10 hari untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ditambah dalam agama ini. Okey tak? Okey lah, betul lah. Betul tak? Itu sebab kita bersyukur. Maka kena tambah, jangan dikurang. Itu matematik lah. Maka yang tadi pula tambah 7 hari. Sebab dia nak bersyukur. Ya subhanallah. Nampak bagaimana agama itu berubah. Sekiranya ada campur tangan daripada mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab atau merasakan diri mereka itu orang yang mempunyai kemampuan atau mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Tidak, tapi alhamdulillah tidak berlaku pada agama Islam kita. Alhamdulillah. Ya subhanallah tuan-tuan. Bayangkanlah antum sekiranya ada para alim ulama kita yang berbuat begitu, apa akan berlaku pada agama kita? Hancur lebur agama kita. Wa iyadzubillah. Itu sebab tuan-tuan barakallahu fikum, berpuasa mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam itu. Kalau 30 hari maka 30 hari lah. Tak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Baik. Itu
mengingatkan saya. Jadi kalau berpuasa itu 30 hari telah ditetapkan, maka 30 hari lah. Tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Ya subhanallah. Walaupun kita rasa bersemangat, tetapi agama tetap dijaga sebagaimana kita tidak mahu agama kita sebagaimana yang berlaku kepada agama Kristian. Sekarang ini daripada 50 hari tersebut dan daripada berpuasa bulan Rabi', apa berlaku pada agama Kristian? Berpuasa 3 hari. Berpuasa itu juga dalam 3 hari itu juga boleh minum air. Allah Rabbi. Jadi apa natijah daripada agama kita kalau itu yang berlaku? Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, kita harap berpuasa kita itu adalah betul-betul berpuasa mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam itu, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang pertama. Yang keduanya, di antara peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan ialah Perang Badar Al-Kubra. Sebagaimana kita sedia maklum, Perang Badar, tentara Islam berapa orang? 313 orang. Tentara musyrikin Quraisy seramai 1000 orang. Subhanallah. Bilangan yang kecil itu termasuk bertempur dengan satu grup yang agak ramai, yang mana seorang terpaksa bertentang melawan minimum 2 orang ataupun lebih. Kalau kita one to one pun kita belum pasti lagi kita sanggup. Tetapi ini kiri kanan kena hayun pedang kata. Kalau pistol bolehlah jauh-jauh tembak. Ini hayun pedang. Subhanallah. Kita diperintahkan untuk menghayun pedang, untuk datang ke surau. Ataupun barang siapa yang tak pergi ke surau, rumah dia akan dibakar ke? Kereta dia akan ditarik ke? Tak pernah. Itu pun kita susah nak keluar ke surau untuk menuntut ilmu. Ya subhanallah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan Islam sehinggalah sampai pada hari ini, sampailah kepada kita terpaksa bermandikan darah, tuan-tuan. Terpaksa bermandikan darah. Di mana kita? Pernahkah kita merasa sujud syukur di atas nikmat tersebut? Alhamdulillah, aku hidup selepas daripada permulaan perjuangan Islam itu. Kalau tidak, mungkin ana dan anda sekalian, mungkin kita, kalau kita hidup waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rasa kita bukan daripada grup ataupun daripada kalangan mereka yang melafazkan syahadat. Betul tak? Kemungkinan ana dan antum semuanya daripada grup Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebab kenapa? Sebab susahnya Islam. Daripada kaya jadi papa kedana apabila masuk Islam. Termasuk meninggalkan harta, pergi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Daripada ada rumah aku, semua ada perniagaan aku semua. Terpaksa berjuang dengan Nabi SAW, ikat perut. Tak ada makanan. Rasa-rasanya kita sanggup tak? Subhanallah. Alhamdulillah. Itu sebab sepatutnya ana dan anda setiap hari selepas kita solat fardu atau bila-bila masa kita teringat, kita kena buat sujud syukur. Sujud syukur banyak-banyak.
merasakan kita lebih hebat daripada iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali. Jauh sekali. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, barakallahu fikum, apa yang kita pegang hanyalah sebatang pena. Apa yang kita pegang ialah sekalung tasbih. Apa yang kita pegang adalah Al-Quran yang kita baca dalam keadaan yang cukup-cukup nikmat. Subhanallah. Lebih daripada itu, kita dalam keadaan yang lekah. Sebab kenapa? Sebab hidup dalam nikmat. Maka dengan kedatangan Ramadan, kita harap kita dibuai daripada mimpi kita yang enak. Kita dijagakan dalam keadaan kita minda kita yang jauh pergi, tarik kembali ke dalam diri kita. Semoga Ramadan yang kita tempuh, Ramadan yang kita lalui, bakal memberikan impak nasihat kepada diri kita. Bukan Ramadan adat ataupun Ramadan berpesta. Alangkah baiknya tuan-tuan, barakallahu fikum, kalaulah setiap daripada surau ataupun masjid yang bukan dekat Malaysia kita ini mengambil inisiatif daripada duit murah itu. Kalaupun tidak 2/3, cukuplah sekadar 1/3. Atau dimakan, kita ambil sedikit, kita buka tabung Syria. Allah Rabbi, tak tahu nak kata macam mana lah. Ada hancur lembu jiwa gitu. Bila nak mikir kat situ, bayangkanlah tu. Mungkin mereka yang seusia macam anak dan antum, kita boleh bertahan. Makan dan minum atau berbuka dengan sedikit air, tidak ada masalah. Tapi anak-anak kecil, golongan wanita yang mungkin sudah tua dan uzur, ataupun golongan lelaki yang sudah uzur, bagaimana mereka nak survive dalam mengarungi hari-hari mereka. Sedangkan kita di sini mewah, antum tak terasa ke? Walaupun begitu kita rasa kita adalah yang the best. Kita telah melaksanakan satu tanggungjawab yang kita rasa kita dah komplit, sempurna dah. Kita rasa, ya subhanallah, iman aku adalah iman Abu Bakar As-Siddiq, ataupun iman aku adalah iman Sayyidina Umar Al-Faruq. Sedangkan jauh gitu. Jadi tuan-tuan, barakallahu fikum, kita harap Ramadan menjadi pendidik kepada kita, menjadi pendidik kepada ahli keluarga kita, menjadi pendidik kepada masyarakat kita, menjadi pendidik kepada umat Islam keseluruhan. Ramadan dikatakan Ramadan juga sebab pada bulan tersebut umat Islam mempersiap siagakan harta mereka ataupun mengasah barang mereka ataupun pedang mereka untuk satu persediaan selepas Ramadan. Itu salah satu daripada nama Ramadan itu. Maka kita perlu tak mengasah barang kita, perlu juga. Sebab kenapa? Untuk raya haji. Nah, untuk raya haji tak perlu kita pergi berpegang dengan jiran sebelah, tak perlu. Itu pun kita kalau boleh tuan-tuan, iktibar daripada pengasahan barang tersebut sepatutnya pada bulan Ramadan. Pada masa dulu para sahabat Nabi SAW dengan masyarakat waktu itu mengasah pedang. Kita Ramadan apa perlu kita buat? Subhanallah, masjid dan surau penuh dengan pengajaran, penuh dengan majlis ilmu, qiyamul lail. Kita perlu mengasah apa? Mengasah iman sahaja. Mengasah iman. Datanglah kepada universiti terbuka ini. Jangan lokek dengan masa. Umur kita tidak panjang, tuan-tuan. Maksimum umur kita berapa? Kebiasaan 63. Lebih daripada itu adalah bonus. Hanya sebulan. Sebulan. Selepas pergi Ramadan, Allah Rabbi, setengah orang bila datang
Segelintir daripada masyarakat telah menangis sebab kenapa? Sayang dengan kepergian 1 bulan yang cukup hebat. Alhamdulillah kalau itu yang berlaku kepada kita. Dan sekelompok lagi apabila Ramadan pergi, dia punya hiasan salah. Allah Ta'ala yang tahu. Ya. Allah Ta'ala dia yang tahu. Ramadan datang pun tidak disambut, bahkan dicemari. Maka apakah peranan anak dan antum? Kita tak perlu mengasah pedang. Kita cuma mengasah strategi dan motivasi. Main peranan, berdakwah, menyebarkan Islam, beritahu rakyat, beritahu si fulan bahwasanya berpuasa itu adalah tanggung jawab kita. Pada tahun pertama Anda berpuasa 1991, ramai daripada anak Melayu itu tidak berpuasa. Subhanallah. Puasa anak yang tahun kelima, tahun ke-6 itu berpuasa di Johor. Mereka yang subhanallah badan macam badak. Tak segan sidu. Bukan saja tidak berpuasa, bahkan makan di ramai, seolah-olah mereka bukan Muslim. Subhanallah. Badan macam badak. Betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hebat, orang yang kuat itu ada siapa mereka? Orang yang kuat sabarnya. Orang yang kuat sabarnya, bukan badan macam badak. Subhanallah. Jadi kita tuan-tuan, anak dan antum, anak dan anda sebenarnya adalah cermin kepada Islam. Kalau anak dan antum yang merupakan cermin kepada Islam, tetapi mencemari Islam di luar, menyebabkan Islam itu dipandang serong, siapa menjadi pengkhianat kepada Islam? Anak dan antum. Apa bezanya anak dan antum dengan umat Nabi Isa alaihissalam? Apa bezanya kita dengan umat Nabi Musa alaihissalam yang mengkhianati agama mereka? Kalau kita memberi contoh yang tidak baik terhadap Islam kepada masyarakat yang bermuslim, subhanallah, tentang itu tanggung jawab yang cukup besar. Itu tanggung jawab yang cukup besar, yang perlu kita sedari. Anak bawa antum pergi kepada satu kehidupan yang paling basic dalam kehidupan kita. Anak harap dengan perkongsian ini kelak Ramadan akan menjadikan satu bulan yang sangat-sangat hebat, insya-Allah. Kita dikumandangkan dengan air di selamurnya dalam keadaan yang cukup kritikal, betul tak? Bukan selamur sahaja, di perlisnya. Bukan di perlisnya sahaja, bahkan di Johornya. Tapi berapa ramai kita yang apabila kita mengambil wudu, berapa ramai kita yang mengambil wudu air sembahyang, kita boleh terfikir, apakah tanggung jawab aku sebagai seorang muslim untuk membantu negara kita dalam penjimatan? Ada dan antum, bagaimana? Ada tak fikrah itu dalam minda kita? Berapa ramai kita yang mengambil wudu, kita rasa itu adalah tanggung jawab kita, tuan-tuan. Sebab duit yang disedekahkan, duit yang diinfakkan ke dalam tabung-tabung surau dan masjid itu adalah hasil daripada mereka yang subhanallah dengan hati yang putih bersungguh-sungguh mau duit yang diinfakkan ini dibelanjakan kepada satu jalan yang cukup baik. Tetapi kita yang mengambil wudu, ya subhanallah, masuk hati aja macam air Niagara. Apa suka dia zam-zam. Bayangkanlah berapa ramai rakyat Malaysia yang muslim. Berapa kali kita mengambil air di surau di masjid setiap hari? Minimum 5 waktu.
minimum 5 waktu. Belum lagi campur sunat apa semua. Belum lagi campur di tatas dan di air yang kita guna pakai. Subhanallah. Berapa banyak duit di situ yang kita buat. Tetapi kita merasakan kita adalah orang yang terbaik. Sembahyang Allah sah. Tetapi wudu kita sahaja di situ sudah kita berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membazir tuan-tuan, subhanallah. Bagaimana Ramadan boleh membentuk diri kita? Maka tuan-tuan perlu kepada ilmu. Jangan logik dengan masuk duduk dalam majlis ilmu. Jangan logik dengan masuk. Apa kata selepas ini? Selepas ini apabila kita nak mengambil wudu, aku teringat kepada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ya Muaz, jangan membazir. Waktu itu Muaz wudu bersama dengan Nabi SAW di Tasik. Nabi kata, ya Muaz bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Nabi itu dekat laut membazir juga tu? Ya. Ini kan kalau kita mengambil wudu dalam keadaan kita yang subhanallah, tidak perlu tuan-tuan, sekadar melalukan air di muka dan tangan dan kaki. Sangat simpel. Sangat simpel. Balak bencana akhlak yang kurang baik ini sehinggalah pergi ke Makkahul Mukarramah ataupun di Madinah Munawwarah, sampailah kepada part yang paling akhir di antara rukun iman Islam kita ini. Rukun Islam ada berapa? 10 orang. 5 ke 10? Kan ada sekarang. Rukun Islam ada 6. Betul? 5. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 10. Betul tak? 6. Sudah ini. Ada terperanjat apabila berbuat dengan salah seorang daripada, tapi bukan di kampung sini, kampung lain. Apa lain? Apabila ditanya berkenaan dengan rukun Islam, dia kata rukun Islam ada 10. Syahadah wajib, syahadah sunat. Solat wajib, solat sunat. Double lah. Puasa wajib, puasa sunat. Masya Allah, hebat ada. Iya ke? Ada kata ambil lah, tak ada masalah. Selagi masuk dalam perkataan dia. Allah lihat. Jadi tuan-tuan, sampai kepada satu tahap akhlak kita yang dah jadi biasa itu. Apabila musim haji, antum boleh tengok kepada yang pernah melakukan haji, alhamdulillah. Kepada yang belum lagi menunaikan haji, ingat baik-baik kata-kata anak ini. Sebelum dekat Mina itu, di Mina, bukan dalam Masjidil Haram ataupun di Masjidil Haram, tetapi di Mina. Di Mina. Sebelum buka paip itu, tengok tangan, tengok kepala paip. Di situ ditulis, dekat kepala paip itu ditulis Niagara. Niagara. Ini bermaksud kita mengambil wudu untuk di pulau habis. Niagara, air terjun Niagara. Kita ambil wudu. Subhanallah. Maka tuan-tuan barakallahu fikum, kadang-kadang kita sedih, terutama pada hari Jumaat. Kita sedih kadang-kadang mengambil wudu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sangat-sangat membazir. Anak terfikir kalaulah anak dilantik menjadi ketua menteri Selangor ini. Kalau dalam bahasa Arab harus tinak, maksudnya mustahil akan berlaku. Kalau saja takdir, hendak ditakdirkan. Anak terfikir benda pertama yang perlu anakan buat ialah apa dia? Penjimatan air di seluruh masjid dan surau. Kenapa? Duit yang ada itu kita boleh jadikan sebagai satu pembangunan dalam part yang lain pula. Mungkin duit tersebut boleh kita agih-agihkan kepada negara-negara Islam kita yang sangat-sangat memerlukan. Betul tak?
Sebab selalu kayu. Negara kita kayu. Terutama selalu. Jadi anak harap tuan-tuan barakallahu fikum pada Ramadan kelak adalah bulan yang mana anak dan hakim akan terdidik daripada yang basic, paling basic sampailah kepada yang paling tinggi. Sampailah kepada yang paling tinggi. Terutamanya yaitu daripada bab makan. Sebab kenapa? Berpuasa itu bermaksud imsak. Imsak menahan. Kita terpaksa menahan diri kita daripada makan daripada awal siang sampailah kepada awal malam. Tetapi sayang, sekiranya lah berpuasa itu semata-mata imsak, sangat-sangat sayang. 1000 kali sayang. Kita harap dengan berpuasa tersebut yang mana seluruh anggota badan kita ini terkesan, terutama hati kita. Bukan saja berpuasa mulut tidak makan, tetapi berpuasa juga bermaksud kita berpuasa daripada mengumpat, berpuasa daripada mencaci maki hamun mereka orang lain, berpuasa daripada memandang ke benda yang haram, berpuasa daripada sudut rohani, berpuasa daripada sudut yang paling tinggi, berpuasa daripada sudut hati. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Wa iyad billah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa kelak maka kita boleh mendidik hati kita dan anggota kita yang lain berpuasa dalam bentuk yang ataupun yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, hebat Ramadan yang bakal kita tepuhi, yang bakal kita menjadi tetamu kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata Ramadan itu aku yang akan memberi ganjaran, wa ana ajzi bih. Allah Taala kata, walaupun amalan lain Allah Subhanahu wa taala juga yang beri ganjaran, tetapi hal ini Allah Subhanahu wa taala khususkan sebutan yang mana Allah Taala sendiri yang akan mengganjarkan ia. Besar maksudnya. Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, ana akan tutup tazkirah kita pada malam ini dengan hadis yang anda baca tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata, sebaik-baik manusia itu yang mana dia banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Apa kaitan dengan Ramadan kita tuan-tuan barakallahu fikum? Kaitan dengan Ramadan kita ialah di sinilah kita nak menunjukkan kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita. Sekiranya kita ada harta, maka infaklah harta kita pada bulan Ramadan. Mungkin pada bulan lain kita okey dengan harta kita. Kalau kita tidak mampu berinfak dengan harta kekayaan kita, maka kita berinfak dengan tenaga kita. Kita berinfak dengan tenaga kita. Pendek kata tuan-tuan barakallahu fikum, khairun nas anfa'uhum linnas. Berinfaklah kepada siapa saja, terutama kepada ahli keluarga kita, terutama kepada ibu dan ayah kita, terutama kepada jiran dan masyarakat kita. Jadi pada bulan lain mungkin kita sibuk. Jadi pada bulan Ramadan ini kita berharap supaya fokus kita lebih kepada menebus balik masa-masa kita yang kita telah lalaikan, masa lampau kita yang telah kita pergunakan kepada yang tidak sepatutnya. Semoga dengan kedatangan Ramadan, anda dan antum bukan saja terdidik, bahkan kita dapat memberi manfaat dengan didikan rohani kita itu kepada masyarakat kita, insya-Allah. Baik. Ada soalan ke? Ada soalan?
Islam tadi antum jangan tertipulah. Jadi rukun Islam kita ada 5, rukun iman kita ada 6. Yang tadi itu mungkin gurauan daripada jemaah kita ustaz, dia kata rukun Islam itu ada 10, mungkin gurauan daripada beliau insyaallah. Ada ala pilihan wasallallahu segala yang baik itu daripada Allah